Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan saya ke atas buku saya. Anda bertanya, Kapten menjawab. Dalam beberapa video sebelum ni saya ada jelaskan tentang hukum perancangan keluarga ataupun family planning, di mana di situ saya telah menjelaskan terdapat dua jenis family planning, satu yang kekal ataupun permanent. Ini dilarang oleh agama, melainkan ada sebab-sebab yang darurat yang telah disahkan oleh para doktor pakar. Kedua adalah family planning yang temporary ataupun sementara, itulah yang sebenarnya dibolehkan. Baik, daripada video itu saya mendapat satu soalan melalui WhatsApp di mana seorang muslimat bertanya bahawa dia dalam rangka hendak berkahwin tetapi dia tak mahu ada anak. Dan dia telah pun syaratkan kepada bakal suaminya bahawa dia tidak mahu ada anak. Okey, dan sebabnya kenapa? Sebabnya apabila mendengar perkongsian daripada rakan-rakan muslimat yang lain tentang fasa hamil, fasa melahirkan dan fasa menjaga anak, menjaga baby selepas melahirkan, menyusukan apa semua tu, ia adalah sesuatu yang begitu mencabar, begitu berat sampai dia rasa dia tidak mampu untuk melaluinya. Jadi dia bertanya apakah boleh dia berpendirian sedemikian, iaitu nak kahwin tetapi tidak mahu ada anak. Ini soalan yang bagus. Jadi saya berkongsi penjelasan saya melalui video kerana saya yakin ini adalah satu soalan yang juga bermain-main ataupun membimbangkan kepada para muslimat yang lain. Ya. Ini adalah satu soalan yang valid, satu soalan yang bagus yang mungkin membimbangkan banyak muslimat yang lain. Ya. Alah, engkau lelaki, apa sebab lah engkau jawab? Engkau mana faham kita orang wanita? Bagilah pakar wanita yang jawab. Okey, insyaAllah boleh juga tanya soalan ni kepada pakar wanita. Mereka dapat memberi jawapan yang lagi bagus. Tetapi alang-alang saya yang dapat soalan tu melalui WhatsApp. Jadi saya berkongsilah sedikit. Ya. Baik, pertama sekali hendaklah kita yakin bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dalam diri seorang wanita kemampuan untuk hamil, melahirkan dan menyusukan. Okey, dari sudut biologi, dari sudut fizikal, ada semua persiapan tersebut. Allah SWT bukan sekadar membuat persiapan fizikal, persiapan dari sudut biologi, tetapi Allah juga telah program. Kita telah program dalam fitrah seorang wanita, dalam ciri-ciri seorang wanita, emosi yang mampu menjalani, yang mampu melalui semua tiga fasa tersebut. Allah SWT tidak akan membebankan hambanya, para hambanya dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Oleh itu apabila Allah SWT telah mencipta dalam diri seorang wanita semua kemampuan-kemampuan untuk hamil, untuk melahirkan, untuk menyusukan dan sebagainya, ia bukan sekadar persiapan dari sudut biologi, tetapi Allah SWT juga telah program dalam diri seorang wanita dari sudut emosinya ke, dari sudut spiritual ke, dari sudut rohaninya, kemampuan untuk melalui semua fasa-fasa tersebut. Okey, itu yang pertama, hendaklah kita yakin sebab Allah SWT apabila dia mencipta manusia, apabila Allah mencipta manusia, Allah mencipta dan membuat satu ciptaan yang perfect dari semua segi. Bukan adanya kemampuan untuk hamil, tetapi tidak ada kemampuan emosi untuk melaluinya. Ataupun tidak ada kemampuan rohani, spiritual untuk melaluinya. Bukan begitu, ya. Okey, kemudiannya, memang benar bahawa semua fasa-fasa itu ada cabaran-cabarannya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sudut yang lebih luas, semua aspek kehidupan ini ada cabaran-cabarannya. Jika hendak dielak cabaran dari satu aspek, akan ada cabaran-cabaran yang lain pula, ya. Cuma hendaklah juga kita yakin di sebalik cabaran tersebut, apabila kita bersabar, kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jika seseorang wanita itu, seorang ibu itu dalam proses hamil, dalam proses melahirkan, dia meninggal dunia, maka dia mendapat keutamaan mati syahid. Okey, baik. Sebelum tu nak jelaskan dulu, mati syahid ni ada beberapa kategori. Yang ni ada tiga kategori. Pertama, syahid dunia dan akhirat. Ini orang-orang yang mati syahid ketika berjuang di medan perang. Maka bagi dia, apabila mati syahid, apabila gugur syahid, tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, dikebumikan terus dan mereka hidup di sisi Allah SWT. Okay? Syahid dunia dan akhirat. Yang kedua ialah syahid dunia.
Kita nampak dia mati syahid, okey, kita kebumikan, tapi Allah mengetahui bahawa dia tu sebenarnya berperang untuk dipuji-puji sebagai seorang yang hebat, untuk diperkatakan sebagai seorang yang hebat, ataupun kerana dia ingin mengejar ghanimah, yang ini harta rampasan perang, ataupun ketika dalam peperangan dia tercedera dengan cedera yang agak berat, lalu dia bunuh diri kerana tak sanggup sabar atas kecederaan tersebut. Okey, kita uruskan dia sebagai orang yang mati syahid yang lain, tapi dia sebenarnya syahid dunia, tidak syahid di akhirat. Yang ketiga, kategori tiga ialah orang yang syahid di akhirat. Di dunia, apabila dia meninggal dunia, tetap juga dimandikan, dikafankan, dikebumikan. Cuma di akhirat kelak, dia mendapat keutamaan. Jadi apabila seorang wanita yang hamil, seorang ibu yang hamil meninggal dunia dalam suasana hamil ataupun ketika melahirkan, dia mendapat keutamaan syahid, yang ini syahid kategori ketiga tadi. Ayuh sama-sama kita ulang kaji hadis-hadis tentangnya. Mungkin pernah dengar sebelum ini. Pertama ialah hadis riwayat Imam Abu Daud nombor 2704. Jika ikut penomboran lain, hadis nombor 3111 ya, dengan darjat yang sahih, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW menerangkan tentang orang-orang yang mendapat keistimewaan mati syahid di kalangan umat ini, yakni syahid kategori 3. Di antaranya ialah wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidun. Dan seorang wanita yang mati bersama jum'in menghimpun, tapi bersama dengan kandungannya, maka dia juga mendapat mati syahid. Yang ini ketika sedang hamil. Bila melahirkan pula, rujuk hadis Musnad Ahmad nombor 21719 dan dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Rasulullah SAW menerangkan antara di kalangan umatnya yang juga mati syahid ialah wan nufasa'u. Wanita yang nifas. Apa maksud nifas? Nifas ini ialah darah yang keluar setelah atau ketika ataupun setelah melahirkan. Jadi maksud di sini ialah wanita yang hamil dalam proses melahirkan ataupun selepas melahirkan ya. Wan nufasa'u syahidun yajurruha waladuha bi surarihi ilal jannah. Wanita yang melahirkan, mati kerana melahirkan, nifas ya. Kalau terjemahan harfiah tu nifas, darah nifas. Yang kita faham ialah wanita yang mati kerana melahirkan. Juga mati syahid, ditarik oleh anaknya itu dengan tali pusatnya ilal jannah, kepada syurga. Kepada syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bagaimana pula tadi hamil, ibu dan anak meninggal dunia. Sekarang ini ibu meninggal dunia kerana melahirkan. Bagaimana pula anak yang keguguran? Sama ya, hadis riwayat Imam Ahmad nombor 21076. Hadis yang panjang, cuma di akhirnya Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih juga, dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Wallazi nafsi biyadihi, demi yang nyawaku berada di tangannya, innas siqta, sesungguhnya bayi yang keguguran, la yajurru ummahu, tentu ataupun pasti akan menarik ibunya bisararihi, dengan tali pusatnya, ilal jannati, kepada syurga, iza ihtasabathu, selagi mana dia mengharapkan pahala ya, yakni bersabar dan mengharapkan pahala daripada ujian yang besar tersebut, yakni ujian keguguran anak. Jadi sekali lagi saya ulangi, memang kehamilan, melahirkan, menyusukan itu adalah cabaran-cabaran yang besar, tetapi di sebalik cabaran itu ada pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang menyusukan pun ada Allah sebut di dalam Al-Quran kan, ibunya menanggung kesukaran demi kesukaran. Dan tentang ini juga teringat saya kepada sebuah hadis lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang masyhur, kita semua mesti pernah dengar kan, bahawa ada seseorang yang datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada siapa patut dia berbuat baik. Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian kepada siapa? Kepada ibumu, kali kedua. Kemudian kepada siapa? Kepada ibumu, 3 kali. Kemudian kepada siapa? Barulah kepada ayahmu, yang keempat itu. Antara hikmah
disebut 3 kali itu. Kenapa 3 kali? Sebab ibu menanggung kesukaran sebanyak 3 fasa untuk kerana anak ni ya, yang ni fasa kehamilan, fasa melahirkan dan juga fasa menjaga sebaik saja selepas melahirkan seperti menyusukan apa semua tu ya. Jadi ini 3 fasa, sebab itulah kena berbuat baik kepada ibu 3 kali ganda berbanding berbuat baik kepada ayah. Ada juga penjelasan lain. Antara penjelasan lain ialah hikmah ialah sebab seorang anak tu dia lebih berani biadab ataupun kurang ajar terhadap ibu berbanding ayah. Ayah kalau cakap terus dia dengar. Ibu kalau cakap macam-macam dia beletir balik dekat ibu tu. Itu penjelasan lain lah. Okay? Ada penjelasannya ya. Jadi Allah SWT memang mengiktiraf 3 fasa kesukaran yang dialami ini. Dan Allah SWT memberikan pahala yang banyak di sebaliknya asalkan kita bersabar dan kita yakin bahawa I am designed for this, I am made for this, I am capable of doing it physically and mentally. Okay, cuma pentingnya hadis-hadis yang saya baca tadi tu, hendaklah kita juga dalam rangka berusaha menjaga diri dan juga bayi dalam kandungan supaya dalam keadaan sihat. Sebab sebagai contoh, antara yang mati syahid dalam hadis-hadis tersebut ialah orang yang tenggelam. Okey? Kalau orang tu dia tak pandai berenang, tak reti berenang, dia sengaja pergi lompat dalam sungai, sengaja pergi lompat dalam tasik yang dalam, kemudian mati, dia taklah mati syahid. Dia tu mati bunuh diri. Okey, jadi sama juga bagi seorang wanita yang sedang hamil tapi dia sengaja tidak mahu menjaga kesihatannya, sengaja tidak mahu berjumpa doktor pakar, sengaja bila dalam proses melahirkan sengaja tak mahu melahirkannya bersama dengan doktor pakar. Okey, berbeza kalau yang tak sengaja ni dalam traffic jam tiba-tiba air ketuban dah pecah, tiba-tiba terpaksa melahirkan dalam anak, yang tu lain lah. Yang ini sengaja tak mahu, lalu dia meninggal dunia. Okey, sukar untuk dikatakan dia mendapat keutamaan mati syahid. Jadi ini satu perkara yang perlu diperhatikan. Okey, antara sengaja membiarkan dirinya, maknanya sengaja tak mahu menjaga kesihatan, sengaja tak mahu menjaga kesihatan bayi yang dikandung, sengaja tak mahu melahirkan dalam suasana yang selamat. Sebab sekarang ni dengan modern medicine, kita bukan berkata 100% safe and successful, tetapi the rate of a successful birth is much higher compared to many years ago. Okay, many years ago. Okay. Jadi ini satu perkara yang perlu diperhatikan. Okey. Seterusnya, satu lagi nasihat saya ialah tentang kawan-kawan. Okey, kawan-kawan berkongsi pengalaman. Tapi kita ni dalam rangka berkawan-kawan hendaklah pilih dengan siapa kita lepak, dengan siapa kita hang out, dengan siapa kita berkongsi pengalaman. Sebab orang yang negatif, dia akan cerita asyik benda negatif. Semua benda dalam hidup dia negatif. Sampai dia pun menegatifkan kita. Bukan saja dalam isu kehamilan, melahirkan dan anak ini, tetapi juga aspek lain. Aspek kerjaya ke, aspek kehidupan ke, aspek ekonomi ke. Berbanding dengan orang yang positif. Yang positif ni lain. Dia pun mengalami cabaran-cabaran ini, tapi dia akan lihat sudut positif daripadanya. Dan dia akan berkongsi kepada kita pengalaman ini, cabaran-cabaran ini dan juga sudut-sudut positifnya. Orang seperti ini yang kita nak pilih jadi kawan. Sebab kalau tentang ni, kalau jumpa saya kerja pilot, kalau jumpa kawan-kawan pilot pun ada je yang negatif. Ada saja benda nak komplain tentang kerjaya, tentang company, tentang apa. Kan, walaupun orang kata kerja pilot mesti best. Tapi ada saja orang tu, kalau Kuala Lumpur ke London 13 jam lah mulut dia merungut. Okey, ada macam tu. Jadi, jangan jadikan orang macam tu sebagai kawan. Okey, tapi ada orang yang positif. Dalam kehidupan ni memang ada cabaran, tetapi dia melihat cabaran tu sebagai sesuatu yang positif. Atau dia mencari solusi yang positif di sebaliknya. Orang-orang seperti itulah yang hendak kita jadikan kawan. Okey, jadi sekali lagi saya ulangi, proses hamil, melahirkan, menjaga baby selepas melahirkan memang ada cabaran-cabarannya. Tidak dinafikan, memang sesuatu yang membimbangkan, tapi cuma kita nak dengar pengalaman tu daripada orang yang positif ke daripada orang yang negatif. Yang ini sangat penting ya. Baik dalam aspek ini mahupun dalam aspek lain. Kerjaya ke, pembelajaran ke, apa ke. Pilih siapa yang kita nak jadikan kawan. Pilih siapa yang kita nak dengar perkongsian pengalaman. Orang yang negatif atau orang yang positif. Orang yang positif ada cabaran tetapi mereka sentiasa ada
something good to talk about it, something positive to talk about it, ya. Dan yang seterusnya ialah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan, keyakinan untuk melalui ini. Okay? Saya tekankan bahawa ini adalah concern. It is a valid concern. Satu kebimbangan yang valid. Nak sebut KBM macam mana? Satu kebimbangan yang sah. Okey? Alright. Okay, satu kebimbangan yang sah, tapi kita berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keyakinan, agar diberikan keberanian, agar diberikan kemudahan, agar diberikan kesihatan yang baik dalam semua proses ini, baik daripada mula-mula untuk hamil, dalam fasa-fasa first trimester, second trimester, third trimester, agar selalunya macam ada alergi, so minimumkan alergi tersebut, kalau sifar pun bagus. Proses melahirkan yang mudah, yang dapat dalam suasana yang selamat, tak adalah macam dalam traffic jam tadi kan. Okey, dan dipermudahkan untuk menjaga baby selepas melahirkan, ya. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, meskipun macam saya kata tadi, hendaklah kita yakin bahawa Allah telah memberi kita persiapan biologi dan juga persiapan emosi, tetapi kadang-kadang mungkin pemikiran kita telah pun contaminated, dicemari dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Moga-moga kita berdoa balik, moga-moga Allah mengurniakan kembali kita pemikiran yang sehat dalam perkara-perkara seperti ini. Sebab dalam kehidupan sekarang ini, dengan media sosial, dengan internet, dengan information overload, sangat mudah fitrah yang Allah kurniakan kepada kita ini telah dicemari dengan pemikiran-pemikiran yang lain, budaya-budaya yang lain, ya. Bukan saja bagi ibu dalam konteks nak melahirkan, sama juga bagi lelaki ke, bagi sesiapa pun. Sekarang ni sangat banyak anasir-anasir luar. Kita berdoa kepada Allah agar Allah pelihara kita daripada semua itu. Dan dalam kes ini, doa saja. Jangan merasa segan-segan, jangan merasa berat untuk berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, keyakinan, kesihatan dan untuk melalui semua proses ini dengan mudah dan baik, ya. Baik, jadi itu sedikit perkongsian saya. Moga-moga bermanfaat. Okey, sengaja saya buat ni dalam bentuk video walaupun yang bertanya tu personal, kerana saya tahu ini adalah satu kebimbangan yang valid yang juga difikir-fikirkan. Okey, difikir-fikirkan oleh para muslimat yang lain. Baik, sehingga sini saja dahulu. Bagi sesiapa yang ingin bertanya, boleh WhatsApp terus 0193848467. Tak nak ulang. Okey, kalau tak sempat tulis, pergi ke saluran YouTube saya, view channel. Okey, ada kan home, videos, community, playlist, kat ujung sekali about, A-B-O-U-T, about me. Dekat situ ada phone number saya. Sila WhatsApp, bagi pengenalan ringkas saya, nama sekian-sekian dari ini. Ingin bertanya, direct to the question. Jangan Assalamualaikum Captain, betul dia diam je. Ini apa ni, nak mengurat ke apa? Okey, dan tanya soalan yang berkaitan dengan ni. Jangan tanya saya tiket diskaun bila. Atau jangan tanya saya kenapa flight delay. Yang itu saya tak layan. Okey, saya tak layan, saya tak jawab. Kenapa kata bang tu tak ada aircon, nampak video orang kipas-kipas angin. Okey, yang tu saya tak jawab, ya. Alright. InsyaAllah. Moga-moga membantu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.